Assalamualaikum dan selamat petang puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Saya Sharina Sharif dari Telenisa. Selamat datang sekali lagi ke siri webinar kita Telenisa Tells. Kita di Telenisa ni telah mengadakan beberapa sesi untuk melihat bagaimana pandemik ini telah memberi kesan kepada wanita, sama ada dari segi ekonomi, kekeluargaan, sosial dan sebagainya. Memang pandemik ini telah memberi kesan yang agak mengejutkan bagi negara kami. Jumlah pengangguran telah naik 4.9%, angka yang paling tinggi dalam 30 tahun ini. Dan MIR atau Malaysian Institute of Economic Research menganggarkan yang 2/3 pengangguran ini akan muncul dari sektor pekerjaan berkemahiran rendah yang menjadi kumpulan yang paling ketara dan yang paling cepat terkesan oleh kemerosotan ekonomi. Pekerjaan seperti di sektor tidak rasmi, seperti banyak wanita menjalankan untuk menyara hidup mereka dan keluarga
Maaf kerana problem teknikal tadi. Saya sambung lagi. Seperti saya katakan, saya Sharina dari Telenisa. Jadi yang saya katakan tadi, pekerjaan di sektor tidak rasmi seperti banyak wanita menjalankan untuk menyara hidup mereka dan keluarga mereka seperti menjual makan di warung-warung tepi jalan dan pekerjaan-pekerjaan sebegitu. Pekerjaan ini dikatakan sektor tidak formal kerana selalunya mereka tidak menerima perlindungan seperti KWSP atau SOCSO, perlindungan perubatan seperti insurans dan sebagainya. Jadi kebanyakannya adalah kerja-kerja seharian dan oleh itu mungkin keluarga tersebut terdesak sedikit sekiranya tak ada pendapatan yang berterusan dan tidak ada simpanan lah bagi buat masa-masa susah. Jadi hari ini inilah topik yang kami nak bincangkan dengan lebih mendalam bagaimana pandemik ini telah berkesan kepada wanita-wanita ini. Kami menyambung lagi perbualan topik ini hari ini. Kita telah banyak berkongsi tentang realiti hidup wanita-wanita yang terkesan. Kita mempunyai kita telah menjemput beberapa wanita beberapa minggu dulu bercakap tentang experience mereka sewaktu COVID PKP ini. Dan hari ini kita ingin pula melihat kepada data penyelidikan. Jadi pada bulan Mei 2020, UNICEF serta UNFPA telah memulakan penyelidikan bertajuk Families on the Edge. Kalau saya translate sendiri, ia adalah keluarga-keluarga di kepinggiran. Penyelidikan ini melihat secara lebih mendalam impak pandemik COVID-19 ke atas wanita dan kanak-kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah di Malaysia. Dan pada pemahaman saya, penyelidikan ini akan dibentangkan dalam beberapa peringkat dan akan meninjau keberkesanan polisi-polisi kerajaan juga sama ada ia membawa kepada pemulihan keadaan keluarga-keluarga tersebut atau apakah yang boleh dibuat untuk membawa lebih kebaikan dalam waktu susah ni. Jadi hari ini kami mengucapkan selamat datang kepada dua speaker pada hari ini. Mereka yang pertamanya saya ingin memperkenalkan Puan Jayamala Samuel atau Puan Jaya. Dia adalah Assistant Representative UNFPA Malaysia atau United Nations Population Fund dan mempunyai lebih 16 tahun pengalaman dalam bidang pembangunan sosial di peringkat nasional dan serantau Asia, termasuklah kerja dalam sektor hak dan kesihatan SRHR atau Sexual and Reproductive Health and Rights. Beliau juga dahulunya bertugas dengan Women's Center for Change di Pulau Pinang dan mempunyai pengalaman akar umbi berkenaan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak. Puan Jaya mempunyai Master of Arts dalam bidang Communications dari University Science Malaysia dan Certificate in Assessing Public Health in Emergency Situations dari University Katolik de Louvain, Brussels. Saya cakap betul ke pronunciation? Dan seterusnya, speaker kami yang kedua pada hari ini, Encik Zuhair Muhammad Rosli adalah seorang penyelidik kanan di DM Analytics Sendirian Berhad. Beliau adalah seorang ahli ekonomi dengan fokus terhadap isu kemiskinan dan ketidaksamaan. Beliau telah terlibat dalam pelbagai kerja perundingan untuk tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNICEF dan Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS yang berkaitan dengan isu sosio-ekonomi di Malaysia. Zuhair memegang ijazah sarjana dalam bidang ekonomi dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan beliau kini merupakan calon PhD dalam bidang ekonomi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi selamat datang kedua-dua speaker kami. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan
Telenisa pada petang ini. Mungkin saya terus ke soalan-soalan saya berkenaan penyelidikan ini. Permulaannya saya tujukan kepada Puan Jaya. Boleh Puan Jaya menerangkan latar belakang penyelidikan ini, apakah tujuan mengadakan penyelidikan ini, sama ada jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang, dan kenapa juga UNDP dan UNICEF ingin meneraju kerja ini, terutama sekali dengan fokus terhadap ibu tunggal atau ibu sebagai wanita sebagai ketua rumah, dan kenapa ini menjadi sasaran penyelidikan ini, dan bagaimana penyelidikan ini dilihat oleh kedua-dua organisasi tersebut. Silakan Puan Jaya. Terima kasih Puan Shireen. This is how to say, pengajian ini adalah dilakukan oleh UNICEF dengan UNFPA. It's a joint collaboration untuk mengaji dan memahami impact krisis COVID-19 ke atas wanita dan kanak-kanak di kalangan penduduk bandar yang berpendapatan rendah di Malaysia. Bahagian kedua laporannya lebih bertumpu kepada analisis perubahan utama pada hidup keluarga tersebut yang berterusan selepas MCO yang pertama, khususnya impak kepada ekonomi dan serta emosi mereka. Seperti apa yang diberitahu oleh Puan, this is a longitude study di mana dibagikan kepada 4 fasa dan 2 fasa telah dijalankan dan fasa ketiga akan dilangsungkan bulan depan. Fasa pertama pengajian ini telah mendedahkan kepada rentangan yang dihadapi oleh golongan isi rumah yang berangkumi ketua keluarga seperti yang diketuai oleh wanita, ibu tunggal dan orang-orang yang kurang upaya or disabled person. Susulannya kami ingin memperolehi maklumat yang lebih terperinci mengenai penghidupan mereka dan mengumpul data secara proaktif. Kenapa kaum wanita? Kerana kaum wanita dan gadis merangkumi separuh penduduk tempatan, namun tetapi sumbangan ekonomi dan sosial mereka masih kurang dihargai, kurang dimanfaatkan, lebih lagi disekat oleh batasan akibat peningkatan rentangan semasa pandemik ini berterusan. You know, as you can see, the COVID situation is still continuously happening, and we also have the numbers are also continuously increasing. Okay, dari segi kesejahteraan wanita dan gadis Malaysia, kajian global, juga menunjukkan bahawa COVID-19 boleh membalikkan sekadar satu generasi kemajuan yang telah dicapai ke arah kesaksamaan gender. Lockdown pandemik telah mendedahkan kaum perempuan, dewasa dan muda kepada pelbagai amalan berbahaya serta kesusahan. I think in the survey that the UNICEF and UNFPA jalankan, dia dibagikan kepada 2 survey iaitu survey social economic survey, a quantitative survey, dan juga survey yang sebahagian kedua ialah well-being survey, di mana kebanyakan orang yang respon kepada well-being survey adalah wanita, itu 97%, dan kebanyakan mereka adalah ibu tunggal. Terima kasih Puan Jaya. Terima kasih Puan Jaya. Jadi ya, memang antara feedback kami ialah isu-isu seperti kehilangan pendapatan, susah nak balance anak-anak dengan mencari pendapatan yang baru, isu-isu sebegitu. Tapi kita berterusan dengan isu ini, Encik Zuhair. Jadi siapa sebenarnya memberi subjek penyelidikan ini? Mungkin Encik Zuhair boleh bagi keterangan sikit tentang target group bagi penyelidikan ini. Baik, terima kasih Telenisa, terima kasih Sharina. So saya bagi general pandangan secara general tentang kajian ini. Kita target secara generalnya ialah mana-mana isi rumah yang tinggal di PPR di bawah seliaan DBKL
yang ada anak bawah 18 tahun. Okay, dan cara kita tanya soalan dalam soal selidik ini kita lebih fokus kepada golongan wanita, terutamanya ibu tunggal. Pekerjaan apa yang diorang buat, bagaimana mereka menghadapi semasa situasi semasa COVID dan sebagainya. Secara umumnya daripada jumlah responden yang kita tanya, untuk peringkat umur, separuh daripada mereka berumur 46 tahun ke bawah. Begitu juga dengan wanita. Daripada jumlah isi rumah yang kita tanya, 21% ialah isi rumah yang diketuai oleh wanita. Dan hampir kesemuanya ialah ibu tunggal. Di mana mereka tinggal, kita pilih 16 PPR yang di bawah seliaan BPKL, dan juga ingin saya maklumkan setelah kita dah buat ada 2 round kajian ini. Round yang pertama kita ada fokus group ialah isi rumah untuk yang kita bagikan kepada 2. Satu ialah secara kuantitatif ataupun secara nombor saja. Yang part yang kedua ialah kita tanya mereka bagaimana dengan cara temu ramah. Kita tanya soalan secara general dan bagi mereka bercerita tentang masalah mereka. Dan part yang kedua ni agak penting sebenarnya sebab kita boleh tahu bagaimana mereka ini hidup dalam keadaan sekarang dan even sebelum pandemik dalam diorang punya ayat sendiri, in their own words. Dan kita tidak ada meletakkan option jawapan apa yang patut mereka jawab apa tidak. Kita bagi untuk mereka bercakap. Untuk yang temu ramah bahagian kedua tadi yang saya cakap ni, untuk yang temu ramah tu mereka dah terdiri daripada perempuan. Dan fokusnya kita pecahkan dalam pusingan kedua, kita pecahkan kepada 8 grup. Salah satunya ialah ibu tunggal yang bekerja sendiri, yang makan gaji pun kita include, yang hidup bersama dengan orang yang kurang upaya ataupun yang mempunyai penyakit-penyakit kronik juga kita masukkan. Termasuk juga wanita yang mengandung. So sebenarnya untuk round yang ketiga kita akan fokus lebih banyak kepada temu ramah yang dah kita lakukan pada pusingan pertama dan kedua. Over. Cik Zuhair, saya nak tanya soalan related dengan apa yang Cik Zuhair kata tadi. Temu ramah ni semua one on one dengan wanita-wanita tersebut. Ya, jadi mereka boleh ceritakan keadaan mereka sewaktu itu. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kami pun ada buat penyelidikan yang lain-lain. Kami berasa aspek temu ramah tu amat penting sebab selalunya wanita ni dia tak nak sangat bercerita tentang isu-isu mereka sekiranya tak ada macam connection tu. Nanti mungkin kita boleh masuk dengan lebih mendalam untuk mendengar cerita-cerita wanita ni. Tapi mungkin untuk meneruskan topik ni, boleh tak Cik Jaya terangkan apakah findings secara general research ni dan terangkan dari pendapatan dari penyelidikan ini apakah situasi ibu tunggal, bagaimanakah coping mechanism mereka dalam keadaan pandemik sekarang ini, apakah support system sama ada dari community, dari keluarga dan sebagainya, ataupun dari kerajaan, apakah support system untuk menolong mereka, dan adakah gaps yang ketara dalam melihat kepada bantuan yang mereka perlukan.
Okay, terima kasih kepada soalan ini. Secara ringkas, kita semua tahu bahawa pendapatan garis kemiskinan, which is PGK di Malaysia telah disemak dari RM950 kepada RM2,208 pada 2009. Ini bermakna jumlah isi rumah yang berpendapatan sebulan atau di bawah had PK tersebut kini melebihi 400,000 keluarga. Sehubungan dengan itu, penemuan laporan survey UNFPA dan UNICEF yang kami ingin highlight kepada sekarang ialah survey tersebut mendapati bahawa kadar kemiskinan dalam komuniti masih tinggi, iaitu 1 daripada 2 kanak-kanak dalam survey didapati dalam kategori kemiskinan mutlak. Mengikut survey ini, 100% isi rumah yang diketuai oleh orang kelainan keupayaan, disability, dan 90% di antara kanak-kanak didapati dalam kategori kemiskinan relatif. Kebanyakan isi rumah sangat mudah terjejas dari segi kewangan, kebanyakan pada jangka pendek. 68% tiada wang simpanan, manakala 97% daripada ketua isi rumah yang kelainan upaya tidak mempunyai wang simpanan langsung. Dan ada ibu tunggal yang disurveykan menyatakan bahawa mereka hanya mempunyai saving mungkin tidak mencukupi 3 bulan, ada yang 1 bulan sahaja. Daripada 50 keluarga yang disurvey, kalangan rakyat yang tidak mempunyai akses kepada social security seperti EPF adalah amat mengejutkan, kerana 4 daripada 10 keluarga yang disurvey mereka tidak mempunyai akses atau pengetahuan tentang social security. 51% daripada mereka adalah keluarga yang diketuai oleh wanita, kebanyakan adalah ibu tunggal. Hanya 2% daripada wanita ini, hanya 2% daripada penduduk yang disurvey telah apply untuk pemberian kerajaan prihatin khas. Kebanyakan mereka memberitahu bahawa mereka tidak tahu macam mana apply untuk BSH dan BPN, dan juga tidak tahu bahawa mereka boleh mendaftar untuk dan memberi sumbangan kepada SOKSO dan EPF walaupun memang mempunyai pekerjaan sendiri, self-employed. Ketua isi rumah wanita biasanya bekerja sendirian, self-employed dalam ekonomi ataupun dalam pekerjaan informal. Mereka pendapatan seharian mereka semakin menurun semasa MCO dan juga kerana kebanyakan mereka tidak boleh pergi keluar untuk membuat pekerjaan, dan ada yang seperti yang menjaga kanak-kanak, mereka tidak boleh continue kerana ibu bapa tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak mereka. Mereka juga mempunyai komitmen tambahan, selain kerja rumah, iaitu menjaga anak kerana kanak-kanak tidak pergi ke sekolah, membayar yuran sekolah, ada yang perlu membayar yuran sekolah dan juga tuition, sewa rumah, utility, ada juga yang menjaga ibu bapa yang tua. Menimbangkan semua faktor yang sosial terlibat, memang jelas ketua isi rumah wanita, yang amat terjejas sekali. Dan penutupan sekolah, saya ingin also highlight kepada penutupan sekolah di mana pusat penjagaan juga ditutup, seperti anak saya yang berumur 4 tahun tidak boleh pergi ke his own child care. So kita kerja di rumah dan juga jaga anak di rumah. So kebanyakan juga melibatkan banyak stres. Lebih sukar bagi mereka mengimbangkan aktiviti ekonomi sambil menjaga anak dan rumah tangga mereka. Tambah lagi memastikan anak-anak mereka mengikut pengajar mereka yang tekun, especially menggunakan online system. Dan ada juga kita dapat feedback daripada kajian ini yang menyatakan kanak-kanak terpaksa share dia online, gunakan phone untuk have online learning, dan mereka terpaksa share dengan adik-beradik mereka, dan kadang-kadang anak sulung yang take care of the, make sure that every brother sister get access to the phone so that they can do online learning. Kanak-kanak juga menghadapi hilang minat untuk belajar. Dalam kajian ini kita mendapat tahu kanak-kanak telah hilang minat untuk belajar, dan sebahagian yang telah berhenti sekolah langsung. Bilangan yang lebih tinggi di kalangan golongan kanak-kanak daripada isi rumah yang diketuai oleh wanita, iaitu 1 daripada 4 keluarga ini yang mereka apabila dia kata berhenti sekolah, di mana mereka tidak mahu pergi ke sekolah, apabila sekolah dibuka selepas the first MCO. Okay, dan memang sukar bagi wanita tersebut kerana
mereka kita tidak mencukupi formal positive discrimination di mana untuk membentuk jaringan keselamatan dan menyokong tanggungjawab mereka dari segi ekonomi, sosial dan penjagaan keluarga. Umpamanya ada masih belum secara formal mengenali, menghargai dan menyokong sumbangan wanita kepada ekonomi penjagaan, which is yang terutamanya dijalankan oleh wanita. This means care services yang mereka jalankan di rumah. This is also has economic impact. Okay, kami di UNFPA dan UNICEF mengusulkan fokus yang lebih berat kepada penyediaan jaringan keselamatan sosial serta perundangan khusus bagi menutup jurangan ataupun gap yang dialami oleh golongan rentangan ini dan dalam pada itu membebaskan mereka daripada rentangan tersebut. Over. Terima kasih Puan Jaya. Ya, memang unpaid care work Unpaid care work. Ya, kerja-kerja di rumah seperti jaga anak, masak, bersihkan rumah dan juga dalam planning juga mengambil masa yang lama dan ekonomi kita seperti sekarang sama juga dengan ekonomi banyak negara lain tidak memberi value, tidak memberi harga atau nilai kepada kerja-kerja seperti itu walaupun ia mengambil banyak masa bagi kebanyakan wanita-wanita ini. So oleh sebab wanita juga they have to do the unpaid care work and the same time they also have unable to go and have an income because most of them are also self-employed, so it's affect them the most. You know, the study has highlighted that. Yeah, so macam double impact, double burden bagi wanita-wanita ini. Encik Zuhair mungkin boleh memberi pandangan kenaan isu-isu yang menjadi hasil kalau Encik Zuhair ada pandangan-pandangan yang lain terutamanya oleh kerana pendapatan berkurangan atau kadang-kadang dah tak ada langsung pendapatan di rumah, apakah perbelanjaan yang diketepikan sebab memang ada kita kena macam sacrifice sikit kan bila dah tak cukup untuk membeli barang rumah, membuat pelajaran, kesihatan dan sebagainya. Di manakah yang nampak bahawa perbelanjaan telah direndahkan disebabkan pendapatan yang berkurangan? Baik, terima kasih. So sebenarnya kalau kita lihat pada dua fasa kajian ini, fasa pertama kita buat sekitar hujung bulan 5 sampai awal bulan 6. So masa tu tengah PKP lagi sebelum recovery MCO diumumkan pada awal bulan 6. So kita lihat pada waktu tu orang nak pergi kerja pun tak boleh. So diorang terpaksa duduk di rumah. So makin ramai ahli isi rumah yang duduk dalam rumah dalam satu masa. So disebabkan oleh kehilangan pendapatan, makin ramai ahli isi rumah duduk dalam rumah dalam satu masa, keperluan untuk membeli makanan itu juga meningkat. Okay, so salah satu cara untuk mereka mengadaptasi dengan keadaan masa itu ialah dengan memotong ataupun berbelanja dengan lebih kurang dan berbelanja kepada item makanan yang lebih murah. Seperti contoh, makin ramai isi rumah pada masa tu berbelanja dengan lebih banyak untuk item seperti telur dan Maggi mee. Dan telur ni kita tahu adalah alternatif protein yang secara relatifnya lagi murah daripada sumber protein lain seperti daging dan sebagainya. Dan ini adalah apa yang kita dapati. So satu, perbelanjaan untuk telur makin meningkat dan juga untuk Maggi mee.
So ini adalah satu perkembangan yang tidak sihat terutamanya kepada anak-anak di kawasan PPR ni. Kita ada buat kajian pada 2018 menunjukkan bahawa budak-budak di kawasan PPR ni memang tak cukup zat makanan. Ini sebelum pandemik. Kadar budak-budak yang tak cukup zat ataupun terbantut di PPR adalah 2 kali ganda lebih tinggi daripada kadar kanak-kanak yang terbantut di peringkat Kuala Lumpur. So ini adalah satu isu yang kita harus beri fokus, iaitu nutrisi, cara pengambilan makanan mereka. Itu masa sebelum ekonomi dah dibuka, sebelum RMCO diumumkan pada awal bulan 6. Untuk pusingan yang kedua, kita buat pusingan kedua pada daripada awal bulan September sampai awal bulan awal bulan Oktober. Masa ni sekolah dah buka. Antara item perbelanjaan yang meningkat masa ni daripada bulan 9 sampai bulan 10 ialah perbelanjaan untuk pendidikan. Kita tanya item perbelanjaan untuk pendidikan secara detail. So dan kita juga dapati yang paling tak dapat ataupun yang paling ramai peratusan paling ramai yang menghadapi kesusahan ialah di kalangan isi rumah yang diketuai oleh wanita. 3 daripada 5 tak mampu untuk bayar yuran persekolahan dan perbelanjaan untuk yuran. 3 daripada 5. 2 daripada 3 tak mampu untuk nak beli untuk nak bagi duit poket tiap-tiap hari, pocket money. Dan sekitar 40 ke 50% tak mampu untuk beli pelitup muka untuk anak-anak mereka ke sekolah. So, setiap hari kena tukar dan ini melibatkan kos yang tinggi bagi mereka. So dua benda, balik pada soalan Syarin tadi, boleh kata ada 2 benda. Satu ialah pemakanan, mereka berjimat cermat semasa PKP, dan alternatif yang mereka beli pada masa itu ialah makanan-makanan yang tidak sihat dan juga protein yang lebih murah seperti telur. Nombor 2 ialah perbelanjaan terhadap pendidikan, iaitu semasa sekolah dah buka, masa bulan 9, bulan 10 itu, perbelanjaan untuk pendidikan juga adalah satu cabaran bagi mereka. So ingin saya nyatakan, walaupun mereka berbelanja banyak terhadap dalam beli Maggi mi masa PKP itu, ini tidak bermakna yang mereka tidak tahu yang Maggi mi ni ialah makanan yang tidak sihat. Masa bulan 9 dan bulan 10, selepas ekonomi dah dibuka dan pendapatan mereka pun meningkat sedikit, kita tanya, masih lagi ke konsum Maggi mi? Peratusan itu sudah menurun. Bila tanya kenapa tak konsum Maggi mi, salah satu sebab yang utama ialah sebab mereka kata mereka tahu yang Maggi mi ni ialah makanan yang tidak sihat. So, mereka hanya konsum Maggi mi ni apabila dalam keadaan yang terpaksa seperti sebelum PKP lagi. Over. Saya nak balik kepada isu nutrisi untuk kanak-kanak. Memang banyak research yang menyatakan bahawa nutrisi untuk kanak-kanak telah turun dengan mendadak, dan ya memang seperti Encik Zuhair kata, bukan dia orang nak kurangkan makanan atau memberi makanan yang tak berapa bernutrisi, tapi dah keadaan dah terdesak, jadi tak ada choice dah dalam keadaan ni. Jadi mungkin Cik Jaya ada apa-apa penambahan yang nak dibuat tentang makanan atau nutrition pada kanak-kanak, dan juga fasiliti-fasiliti lain yang diperlukan untuk kanak-kanak dalam pendidikan.
dan boleh Cik Jaya terangkan sedikit apakah isu kanak-kanak yang Cik Jaya rasa paling mengejutkan atau paling penting yang kita dapat dari penyelidikan ini. Dari segi pendidikan iaitu yang ataupun nutrition yang Puan Shereen beritahu, kita mesti beri tumpuan kepada elemen persekolahan yang mempengaruhi pemakanan kanak-kanak, especially for the school feeding program yang dijalankan untuk semua sekolah primary school lah. Kerana apabila sekolah-sekolah ditutup, the school feeding program is also masih it's also tutup di mana kanak-kanak tidak pergi ke sekolah. So penutupan ini memberi impak juga kepada caregivers kerana ini bermakna sekurang-kurangnya seorang anggota keluarga yang aktif secara ekonomi perlu mengorbankan pendapatan dia untuk untuk memastikan anak-anaknya belajar, mempunyai cukup makanan dan selamat. Dan kerana perbelanjaan yang sekat, apa makanan yang boleh diberikan juga dengan protein yang murah iaitu telur juga diberikan. Malangnya rumah tangga yang hanya mempunyai satu ibu bapa atau satu guardian sekarang mempunyai sedikit masa dan tenaga untuk mencari pendapatan kerana mereka perlu menjaga anak-anak mereka juga di rumah. Oleh itu, dengan pendapatan yang lebih sedikit, perbelanjaan juga disekat dan secara semula jadi akan mempengaruhi ketersediaan makanan berkhasiat. Kerana apabila kanak-kanak berada di sekolah 6 hingga 8 jam, mereka juga sangat berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di mana kanak-kanak dapat fokus kepada pendidikan. Sekarang kebanyakan mereka kanak-kanak tidak boleh pergi ke sekolah dan mereka menjalankan pendidikan di rumah dengan online, dan kajian ini juga menunjukkan bukan semua kanak-kanak mempunyai akses kepada online dan bukan semua mempunyai laptop ataupun tablet untuk menggunakan untuk online learning. Kebanyakan juga ada yang menggunakan telefon which is small dan mereka gunakan untuk pendidikan online classes, then it's also very stressful for them because mereka perlu share. Tetapi ada juga pendidikan ini juga menunjukkan kebaikan di mana there's a lot of community sharing di mana ada kanak-kanak dari yang lebih tua dari in the neighborhood, surrounding neighborhood yang menolong kanak-kanak yang masih kecil dan masih bersekolah dan ingin memerlukan pembantuan daripada subject coaching, ada juga yang diberikan. Dan juga ada juga yang kanak-kanak yang rasa kemungkinan mereka it could be also stressful, not only for the adults, also for children. Kerana selalu semasa MCO mereka terpaksa berada di dalam rumah dan kita juga tidak tahu di mana mereka mempunyai tempat yang luas untuk mereka bergerak kerana kebanyakan pelajaran, kelas online teaching dan juga makanan semua diadakan di bilik tamu. That's also restrictions of space. Dan hampir 1 daripada 5 ibu bapa yang disurvey melaporkan bahawa anak mereka hilang minat sekolah. I think this is, I'm repeating again, especially daripada keluarga yang diketuai oleh wanita dan mereka tidak minat belajar, and then persekolahan online telah memaksa kebanyakan ibu, bukan ibu bapa yang berhenti kerja kerana mereka perlu jaga anak di rumah dan menyediakan makanan juga make sure that the child attend the online classes. Dan apabila tidak ada sekolah, dia juga menghilangkan structure kerana apabila ada sekolah, ada kind of influence, where there is a structure for the child to go to school every morning, afternoon, have lessons, have friends to play with. It's also encourage them to study, and it's also a good motivational factor. But if there's not a way, is currently with the current situation, they are not able to have access to this kind of services or this kind of facility. And this also goes for students who are unable to do tuitions. They have to still do online tuition. So some of them are doing online the whole day. Morning they have to do online with the school, then
evening they have to do online with their tuition, Yeah. so it's very stressful for the eyes, also for the child, and adults might able to speak up, but for a child it's very difficult, Yeah. and it can even be violent. Yeah. Yeah. Over. Ya, jadi saya nak bagi juga sedikit sebanyak feedback dari Telisa serta juga Sisters in Islam. Memang betul banyak yang beritahu kami seluruh keluarga, satu-satu keluarga makan nasi dengan telur goreng tiap-tiap hari, tengah hari dan juga malam. Kadang-kadang kena ikat perut, makan sekali sehari saja sebab dah kena buat saving kan, dan pada waktu tu juga sayur, ikan, ayam semua di setengah-setengah kedai harganya naik agak tinggi. Dan berkenaan dengan online learning, ada juga ibu-ibu tunggal yang dulunya buat bisnes, jadi mereka kena balance sebab phone tu guna untuk bisnes tapi sekarang budak-budak kena gunakan untuk pelajaran. Jadi apa yang nak bagi keutamaan pada waktu tu? Kalau bagi anak belajar maknanya mungkin bisnes tu tergendala buat waktu tu kan, boleh tengok waktu tengah hari dia tengok order ke apa-apa lain. Dan lagi satu problem yang banyak wanita-wanita beritahu kami, susah nak supervise budak-budak, terutamanya kalau kecil sangat. Kadang-kadang walaupun mereka baru umur 5-6 tahun, sekolah-sekolah mereka ada buat online learning sekejap, sejam 2 jam macam tu. Jadi mereka tak tahu lagi nak guna phone ke laptop ke. Jadi mak tu kena duduk memang di sebelah anak tu supervise. Dan tambah pula yang ada 2-3 anak yang kecil-kecil tu, memang susah sangat dan stres kehidupan di rumah. Saya nak teruskan Encik Zuhair. Kami baru ada satu soalan dari Facebook tentang eradication of poverty, tapi itu agaknya bagi jangka masa panjang sebab tadi Encik Zuhair ada cakap keadaan mereka sebelum COVID-19 ni pun dah agak terdesak. Tambah pula COVID-19 ni lagi menurun kualiti kehidupan mereka. Jadi kita mulakan dengan keadaan sekarang, keadaan COVID-19. Yang pertamanya, apakah pendapat Encik Zuhair tentang jangka masa pendek dalam masa sekarang ni, kita bulan November, dalam Oktober, November, Disember ni adakah keadaan semakin teruk ke, macam mana? Dan apakah pandangan Encik tentang pertolongan dan subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan? Juga bajet ada banyak menyatakan subsidi pertolongan. Apakah pertolongan yang paling efektif? Dan kalau Encik Zuhair sekarang ada bersemuka dengan Menteri Kewangan, apakah saranan Encik Zuhair kepada kerajaan bagi menentukan keluarga-keluarga seperti ini balik pulih dengan secepat yang mungkin? Dan kalau boleh Encik Zuhair kategorikan apa bantuan yang diperlukan untuk jangka masa pendek serta jangka masa panjang. Silakan Encik Zuhair. Baik, terima kasih. Saya akan bagi tahu untuk jangka masa pendek dengan jangka masa panjang, dan ini juga termasuk dalam soalan yang tanya dekat Facebook tadi pasal pembasmian kemiskinan, poverty eradication. Terlebih dahulu sebelum kita nak cakap sama ada bajet ni cukup ke tidak, apa yang ada dalam bajet ni, izinkan saya bagi
overview terhadap bajet ni, bagi saya pandangan peribadi bagi saya bajet ini adalah terlalu optimistik. Kerana itu bajet ini telah mengabaikan mereka-mereka yang memerlukan bantuan terutamanya dalam keadaan sekarang. Saya bagi tahu kenapa ianya begitu. Nombor satu, kita tahu yang COVID-19 atau wabak ini akan berada dengan kita untuk sekurang-kurangnya lagi setahun. Badan Kesihatan Dunia sudah mengeluarkan kenyataan bahawa vaksin itu mungkin akan ada antara vaksin yang efektif dan selamat. Mungkin akan ada antara bulan Jun, bulan 6 tahun depan sehingga bulan 12, hujung tahun depan. Tetapi bajet ini telah dirangka dengan menganggarkan bahawa keadaan akan pulih seperti biasa sepenuhnya pada tahun hadapan. Antara detail yang kita boleh tengok dalam bajet ini, kenapa saya cakap terlalu optimistik, antaranya ialah kutipan hasil yang dianggarkan pada tahun hadapan, hasil cukai individu dan juga hasil cukai korporat dianggarkan lebih tinggi daripada kutipan hasil cukai pada tahun 2019. 2019 adalah tahun sebelum pandemik. Dan ini adalah tidak masuk akal. Okay. Kita pergi pula kepada kenapa saya cakap bajet ini ialah bagi saya ialah bajet yang tidak prihatin. Dia tidak menolong mereka yang susah, terutamanya pada masa pandemik ini. Yang pertama, bantuan yang diberikan hanyalah one off, tidak setiap bulan. Dah banyak pakar ekonomi yang sudah memberi pandangan yang mana bantuan kepada mereka yang memerlukan, termasuklah wanita, ibu tunggal, OKU, kanak-kanak miskin, sepatutnya diberi bantuan setiap bulan. Okay, termasuk juga mereka yang berpendapatan rendah. Kita tahu mereka paling banyak yang terkesan, dan kita juga tahu kebanyakan peratusan di kalangan mereka yang berpendapatan rendah, peratusannya adalah lebih tinggi, peratusan mereka yang bekerja sendiri adalah lebih tinggi. Okay? Mereka yang bekerja sendiri ni selalunya memang tidak ada EPF ataupun SOSO. Okay, saya bagi setakat awal tahun ini, daripada 100 orang yang bekerja sendiri, hanya 3 orang yang berdaftar dengan SOSO atau PKSO. So perlindungan pekerjaan untuk mereka, terutamanya pada masa ini, hampir saya boleh kata tiada. Okay? Dalam survey kita pun menunjukkan bahawa hampir separuh daripada mereka ini tidak ada perlindungan pekerjaan seperti EPF ataupun SOSO. Bagaimana mereka ingin mendapatkan manfaat kalau kehilangan pekerjaan atau dapat pengurangan pendapatan. Okay? Dan peratusannya adalah lebih tinggi di kalangan ibu tunggal. Okay? Kenapa saya cakap bajet ini tidak memberi perhatian kepada golongan ini? Sebelum ini ada diberi geran khas prihatin RM3,000 one off. Itu pun one off, tapi at least ada. Okay, tapi bajet yang diumumkan pada tahun hadapan sudah tiada untuk bantuan untuk mereka yang bekerja sendiri. Dan ini akan menyebabkan dua benda. Saya bagi dua perkara. Satu, mereka ini susah untuk nak start balik ataupun memulakan balik perniagaan sendiri mereka. Dalam survey kita pun menunjukkan bahawa 40% daripada mereka yang kehilangan pendapatan, yang mempunyai pengurangan pendapatan, mempunyai kesukaran untuk memulakan kembali perniagaan mereka walaupun sektor ekonomi sudah dibuka pada bulan 6 hari itu. Pada bulan 9 dan bulan 10 kita tanya, mereka masih lagi mengalami kesukaran. Kalau kita tengok secara nasional sekalipun, okay, kita tengok kadar peningkatan mereka yang bekerja. Di kalangan mereka yang bekerja itu ada yang bekerja sendiri. Peningkatan mereka yang bekerja sendiri itu amatlah perlahan berbanding dengan mereka yang bekerja makan gaji. Jadi maksudnya mereka yang bekerja sendiri ini masih lagi mempunyai kesukaran untuk memulakan kembali perniagaan mereka. Dan ingin saya tegaskan, bila saya bercakap dengan Nisa ini, saya rasa perlu kita tahu peratusan wanita yang bekerja sendiri semakin meningkat sepanjang 10 tahun yang lepas. Ini adalah satu trend
saya kata tak bagus. Kenapa? Sebab perlindungan sosialnya tiada. Okay? Dan kalau kita harus pastikan terutamanya golongan wanita yang bekerja sendiri mempunyai perlindungan sosial. Peratusan mereka yang bekerja sendiri ni semakin meningkat dan lebih tinggi daripada kalangan lelaki. So kalau kita tak bagi bantuan kepada mereka untuk tahun hadapan, bagaimana kita hendak memastikan bahawa mereka berdaftar dengan Perkeso ataupun ETF? Apakah insentif yang kita ingin bagi? Kita tak boleh nak cakap okay, Makcik Kia tolong pergilah register, itu saja. Tapi kalau kita bagi bantuan, ini mungkin boleh jadi insentif pada mereka untuk berdaftar dengan Perkeso dan ETF sekalipun. So saya rasa ini adalah satu peluang yang besar yang kita sudah lepaskan dengan tidak memberi bantuan yang lanjutan kepada mereka-mereka seperti Makcik Kia ini. Dan bantuan kepada Makcik Kia setiap bulan bukannya sesuatu yang asing. Kita, kalau tengok negara jiran kita pun bagi setiap bulan daripada bulan 3 itu sampai bulan 12 tahun ini, 9 bulan diorang bagi untuk orang-orang macam Makcik Kia ni setiap bulan. Sebab yang kerja sendiri, yang makan gaji, diorang dah ada subsidi gaji. So antara golongan yang tidak yang tidak dibantu di dalam bajet ini adalah Makcik Kia, mereka yang bekerja sendiri. Apa strategi untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang? Kita tahu COVID-19 ni tidak akan berakhir pada 1 Januari 2021. So apa yang patut diberi ialah, bagi saya untuk jangka masa pendek amat mudah, bagi bantuan secara tunai secara bulanan. Bagi kepada mereka yang pendapatan rendah, mereka yang OKU, ibu tunggal dan juga kanak-kanak miskin. Satu. Nombor dua ialah bantuan tunai seperti yang saya cakapkan tadi kepada Makcik Kia. Saya tak tahu berapa kali nak kena cakap kan, tapi kita harus berbelanja dalam keadaan yang macam ni. Bukannya kita nak bagi duit selama sampai diorang meninggal ataupun seumur hidup mereka. Hanyalah sekurang-kurangnya untuk tahun hadapan. Sebab kita tahu keadaan masih lagi sukar walaupun kita masuk tahun hadapan. Itu untuk jangka masa pendek. Jangka masa panjang, nombor satu ialah bantuan yang mampu menjana pendapatan mereka. Kita tahu ini pun dah ramai cakap dan memang banyak dah program yang macam ni. Apa yang membuatkan program macam ni tak efektif ialah salah satunya ialah isu keterisan. Kita tengok laporan audit negara 2018. Bagaimana satu program yang khusus untuk B40 atau B40 untuk mereka meningkatkan kemahiran mereka, tapi hanya 40% saja yang dapat bantuan ini. Lebihan 60% tak dapat. Ke mana pergi duit ini? So bantuan itu sudah ada, cuma cara kita implement itu harus diperbetulkan. Masalah keterisan itu satu. Nombor dua, struktur ekonomi harus dibetulkan. Ini satu benda yang saya nak tekankan juga. Dalam bajet, antara perbelanjaan pembangunan yang paling tinggi yang diletakkan dalam bajet ini ialah pembangunan untuk pembinaan seperti MRT dan juga kereta api laju. Bagi saya, kedua-dua ini tidak memberi apa-apa manfaat kepada pekerjaan rakyat di Malaysia, melainkan hanyalah sekadar untuk meningkatkan KDNK negara dan akhirnya itu tidak memberi apa-apa manfaat yang ataupun peningkatan KDNK yang berkualiti kepada kita. Apa yang harus kita buat ialah mewujudkan pekerjaan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Okey, sebagai contoh, kita boleh wujudkan pekerjaan penyelenggaraan untuk kalau di sekolah-sekolah yang daif kita boleh buat wujudkan pekerjaan begitu, dan untuk komuniti di PPR juga. Penyelenggaraan untuk komuniti di PPR, wujudkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Itu nombor satu. Nombor dua, penjagaan. Penjagaan boleh jadi penjagaan untuk orang tua, penjagaan untuk orang OKU, dan juga penjagaan untuk mereka-mereka yang memerlukan seperti ibu baru lepas mengandung, baru lepas melahirkan anak dalam masa pantang. So
ini adalah fokus ataupun prioriti yang harus kita berikan, bukannya dengan membuat projek-projek mega yang besar-besar yang hanya memberi dalam term ekonomi, mereka ekonomis suka panggil output multiplier, maksudnya pengganda kepada KDNK tersebut. Tapi bagi saya, walaupun kita ada pengganda untuk KDNK yang tinggi ataupun tahap pengeluaran dalam ekonomi yang tinggi, tapi kalau ianya tidak memberi pekerjaan yang bagus, pendapatan yang bagus, ianya tidak ada guna. Hanya kita boleh kata okey, KDNK tahun depan meningkat sekitar 6 ke 7%. Dan di end apa jadi kepada rakyat? Apa jadi kepada orang bawahan? Adakah mereka dapat pekerjaan yang baik? Adakah mereka dapat bayaran gaji yang baik? So ini adalah fokus. Patutnya yang kita sepatutnya fokus. Itu nombor untuk ekonomi tadi ya. So nombor satu tadi untuk jangka masa pendek, sudah tentu perlu diberi bantuan tunai kepada mereka-mereka yang terkesan tunai setiap bulan, bukannya one off. Itu satu. Kita jangan ingat kalau kita bagi duit dekat orang susah ni, mereka akan membazirkan duit. Kalau ada 1-2 kes, itu hanyalah 1-2 kes. Kalau kita harus lihat secara keseluruhan. Di kalangan isi rumah yang berpendidikan rendah, 70% ni di peringkat nasional, 70% dibelanjakan kepada 3 benda yang penting. Makanan, tempat tinggal dan juga transport. So tiada pembaziran untuk nak pergi tengok wayang ke, untuk nak beli rokok ke, nak beli arak ke, tak timbul isu tu. Di dalam kita punya survey pun kita tak jumpa yang isu-isu seperti ini. Kebanyakan mereka menggunakan bantuan untuk benda-benda keperluan isi rumah mereka. Satu isi rumah kita jumpa, mereka ada makcik ni, dia dapat disebabkan dia berniaga, suami dia berniaga sendiri. So suami dia tak dapat bantuan untuk sebagai peniaga sendiri, sebagai pekerja sendiri. So apa yang diorang buat, diorang dapat bantuan BPN itu, diorang gunakan bantuan ataupun jumlah duit yang diterima daripada BPN untuk memulakan modal perniagaan kembali. So ini yang saya tekankan, bahawa bantuan yang diberikan haruslah diberi kepada mereka yang secara bersasar. Bukannya kita bagi sahaja BPN ataupun bantuan sara hidup ataupun bantuan prihatin rakyat, tapi tidak address isu yang sebenarnya. Seperti contoh saya cakap tadi, mereka yang makan gaji ada subsidi gaji, tapi mereka yang bekerja sendiri tak dapat apa-apa. Bagi saya ini adalah satu yang tidak adil. Ya, baik. Terima kasih Cik Zuhair. Yang pentingnya yang perlu diingatkan juga isu-isu ini dan bantuan seperti ini secara emergency diperlukan kerana impaknya adalah kepada generasi yang seterusnya. Jadi kalau kanak-kanak terbelenggu macam tu, apa nanti jadi kalau diorang tak nak sekolah, kalau diorang dah terbantut dan sebagainya. Jadi isu kita adalah isu masa depan negara kita secara berterusan nanti. Jadi kita dah hampir ke penghujung jam waktu untuk webinar ni, tapi saya nak akhirkan dengan soalan kepada kedua-dua speaker ini tentang apakah plan untuk penyelidikan ini buat masa depan, dan juga mungkin Cik Jaya ataupun Cik Zuhair boleh nyatakan sama ada findings dari research ni telah dibentangkan kepada pihak kerajaan, kepada siapa dalam pihak kerajaan kalau boleh nyatakan, dan apakah respons mereka kepada penyelidikan ini. Kami bagi pihak badan-badan NGO wanita sering kali menyatakan tentang pentingnya ada
gender budgeting. Maknanya budgeting bagi sesebuah negara itu mestilah melihat kepada isu-isu khas yang terkena kepada pihak wanita. Juga jadi perbualan hari ini memang dah very clear yang wanita lebih terdedah dalam waktu-waktu seperti ini. Jadi itu satu isu, sama ada ini adalah satu pendekatan yang mungkin kerajaan boleh mengambil buat masa depan, kerana dah obvious wanita mengalami kesusahan yang lebih dari segi number orang, memang lebih ramai wanita daripada keluarga di mana ketua keluarga adalah lelaki seperti yang dikatakan. Dan juga mungkin kedua-dua speaker boleh menyatakan kita sebagai rakyat Malaysia ni apa kita boleh expect dari kerajaan dalam menolong golongan yang rentan ni. Mungkin sedikit sebanyak Encik Zuhair dah menyatakan recommendation Encik Zuhair. Saya silakan dulu kepada Puan Jaya. Terima kasih. Dari segi presentation kepada kementerian, apa yang saya fahamkan bahawa DM Analytics dan UNICEF dan APU kita juga membuat perbincangan fasa 1 dan fasa 1 penyelidikan ini kepada Economy Planning Unit dan juga Ministry of Women. Dan kita juga terima feedback daripada mereka, dan kita harap bahawa apa yang kita pendapatan, pandangan yang kita berikan kepada mereka juga diambil kira dalam bajet 2021. Selain dari itu, dari segi UNFPF, kami juga telah memberi maklum balas serta pandangan kepada WAO dalam untuk menyalurkan kepada Kementerian Kewangan cadangan yang dipetik daripada terbitan baru WAO is a better country for women. Yes. Because they also have the budget, the better country for women. Well, I think there needs to be more funding, especially regarding to violence against women, because during the lockdown, there is also high number of cases of violence against women. For example, the Talian Kasih has already received 2,000 aduan sejak MCO. So I think and there needs to be increase of fund to help women, especially providing sufficient shelters and also support for the women, and also for children. That's very important, because whatever money that's allocated, it wouldn't be sufficient. And the sense that the next thing is we also need to see about children, how we can open the schools for children to have access. Maybe there needs to be a temporary school whereby to really create space for the children to go back to school so that they can continue with the study, but at the same time there is sufficient support to make sure they keep to the social distancing, they wear the mask, they have the hand sanitizer and things like that. It's also very important. And also another thing is to really see how we can help women, especially they want to have their own income and the support that's needed for them, it's one-off funding is not sufficient. It's very important that continuous fund, as how our colleague from DM Analytics said, like other neighboring countries are giving continuous money to their to the people of their country. I think in Malaysia also we shouldn't look at one-off funding, although cash is very much welcome, but I think social security is very important, and creating awareness for the poor B40 community is very important, because the study has very clearly showed that kebanyakan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang
tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kerajaan dan tidak tahu macam mana apply for it also. So only 2% applied for the available support. So I think it's very important to create awareness, to see what are the services available, and see how further we can strengthen the services so that there's continuous support for people in the B40, especially for single mothers, and also to see that access to services is also very important, so that they have sufficient availability of so that they can have access to services, especially services related to domestic violence, gender-based violence, and know that they have a shelter to go to. Then they don't go to a place where they find that the shelter is not, there's not space for them to come, and they have to go back to the family where where the perpetrator is. I hope I answered your question. Is there anything that specifically you need me to answer? Encik Zuhair, ada apa-apa nak tambah kepada soalan ini? Ya, basically apa yang Cik Jaya sebut tadi. So kita sudah membentangkan kajian ni masa pusingan yang pertama kepada KSU, kepada Kementerian Wanita, dan juga timbalan KSU kepada unit perancang ekonomi, dan responnya adalah positif pada masa itu. Dan izinkan saya list senaraikan apa antaranya yang diumumkan dalam bajet tersebut. Satu ialah bantuan kepada JKM telah ditingkatkan kepada lebih kurang 350 pada 500 ringgit sebulan. Ini kepada mereka yang OKU, ibu tunggal, dan juga kanak-kanak miskin. Okay? Tapi satu saya punya concern, dalam bajet itu diumumkan hanyalah sekitar 400,000 penerima bantuan tersebut. Okay? Walhal sebelum bajet diumumkan, Menteri Wanita sendiri, Wabi Rina Harun, ada mengatakan bahawa jumlah penerima sepatutnya lebih kurang 1.5 juta. Okay, so saya pelik kenapa ada 400,000 sahaja jumlah penerima yang diumumkan dalam bajet 2021. Saya harap lebihan daripada 1.5 juta ini tidak diketepikan. Okay. So itu nombor satu. Nombor dua, macam Cik Jaya cakap tadi, one of the highlight is mereka tidak punya jaringan keselamatan sosial. Tidak ada EPF dan juga SOSO. Salah satu inisiatif yang patut kita bagi supaya mereka ini berdaftar dengan EPF ataupun SOSO ialah dengan memberikan seperti contoh saya cakap tadi, bantuan. Ini bukannya benda yang tak pernah dilakukan sebelum ini. Tekun sebagai contoh, bagi bantuan sebelum ini 14 dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan. Disebabkan oleh COVID, mereka minta hanyalah 4 dokumen. Okay, memudahkan cara untuk menerima bantuan. Selepas daripada mereka menerima bantuan, barulah Tekun akan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan selebihnya. So maksudnya Tekun memastikan bahawa mereka ini menerima bantuan dahulu, kemudian mereka pastikan bahawa mereka ini berdaftar. Okay, so bagi saya, kalau kita tak bagi bantuan kepada mereka yang bekerja sendiri, macam mana kita, apa lagi insentif yang boleh dibagi supaya nak memastikan mereka ini berdaftar dalam jaringan keselamatan sosial ini. Ini adalah satu peluang yang besar bagi saya, tapi kita dah lepaskan peluang tersebut. Nampaknya selepas pandemik keadaan akan kembali seperti biasa. Kita akan punya masalah yang sama, iaitu mereka tidak berdaftar dengan mana-mana badan untuk jaringan keselamatan sosial. Kita boleh bagi tahu dekat mereka yang ini penting, itu penting, EPF penting, PGSO penting kalau terdapat apa-apa kecederaan dan sebagainya. Tapi kalau kita tak bagi apa-apa insentif, saya tak rasa mereka akan pergi untuk berdaftar dengan dan bagi saya, sekali lagi ingin saya tekankan, ini adalah peluang yang bagi saya peluang keemasan yang paling besar, tapi sudah kita lepaskan. Over. Ya.
Ya, jadi terima kasih. Kita dah sedikit overtime. Jadi terpaksa kita henti tamatkan perbualan ni. Walaupun kalau nak continue tu memang berjam-jam boleh bercakap tentang isu-isu yang telah diketengahkan oleh penyelidikan ini, juga pendapat-pendapat opinion daripada kedua-dua speaker kami pada hari ini. Tapi namun demikian saya berharap puan-puan dan tuan-tuan mendapat sedikit sebanyak pencerahan tentang isu yang sangat serius di kalangan wanita golongan rentan di waktu ini. Kami berdoa agar situasi mereka pulih semula secepat mungkin, dan saya tentu kita sebagai rakyat penonton sekalian akan terus memberi bantuan sebab satu komen yang selalu dikatakan yang bantuan dari komuniti juga adalah amat penting bagi golongan rentan. Jadi komuniti itu sendiri membantu individu-individu yang memerlukan bantuan immediate. Jadi terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Jaya dan juga Encik Zuhair, dan kami berharap kami dapat jemput sekali lagi menyambungkan perbualan ini bila masa penyelidikan yang seterusnya diterbitkan. Ini adalah isu yang berterusan seperti Encik Zuhair cakap tadi, mungkin hingga ke penghujung tahun depan pun tak tahu kalau ada tamat situasi ini. Terima kasih juga kepada para penonton kerana meluangkan masa bersama kami petang ini di Telenisa Tales. Telenisa Tales akan kembali sekali lagi dalam masa 2 minggu, hari dan waktu yang sama, hari Khamis jam 5 petang dengan lagi satu topik yang menarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat petang dan selamat sentiasa. Terima kasih. Terima kasih.